Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bersama saya Takim bin Saimi, PISMP 5.05. InsyaAllah untuk video ni kita akan buat simulasi untuk jungle trekking. Jadi pertama sekali untuk jungle trekking yang paling penting adalah pemakaian sesuai lah. Yang pertama dilihat pada baju sendiri. Pilih kain yang sesuai. Macam saya pakai jersey sebab sejuk dan tahan lasak. Khususnya seluar. Pastikan seluar yang sesuai, bukannya seluar jeans, seluar slack ataupun cable cut. Pakai seluar track bottom, tahan lasak dan tidak mudah koyak. Dan terakhir adalah kasut. Kasut bertutup dan sebolehnya kasut hiking lah yang sebaiknya sebab dia mempunyai tapak yang lebih mencekam. Jadi tak mudah tergelincir. Tapi kalau tiada, pakai saja kasut sukan yang sesuai untuk kasut yang bertutup lah, insyaAllah. Itu untuk pakaian. Yang seterusnya, kelengkapan apa yang kita perlukan. Yang paling penting adalah air untuk elakkan dehidrasi. Dan kalau perlu mungkin boleh bawa energy bar ataupun makanan ringan lah yang sesuai. Energy bar contoh macam Snickers, itulah makanan yang mudah untuk energy bar. Yang seterusnya kompas kalau perlu, memang perlu pun untuk elakkan daripada tersesat atau untuk menunjuk jalan perlukan kompas. Dan lagi kalau tali kita perlukan juga untuk menuruni curun yang tinggi untuk keselamatan lah. Itulah dan sebagainya, insyaAllah. Jadi untuk yang pertama sekali, apabila kita masuk ke dalam hutan, aspek keselamatan perlu dititik beratkan. Macam disebutkan tadi, pakai yang sesuai. Yang seterusnya adalah sentiasa alert dengan keadaan persekitaran. Jadi contoh kita berjalan. Melalui semak ataupun danau ataupun sebagainya. Perhatikan sekeliling. Sekeliling mungkin ada ancaman dari sudut haiwan buas ataupun ancaman lain. Contoh kadang-kadang kita lihat ada pokok yang berduri. Contoh kalau kita tak perasan, boleh menyebabkan luka dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Kalau berkumpulan, pastikan ada ketua. Dan ketua kumpulan akan berjalan berada di hadapan. Dan apabila dalam kumpulan, bila ada ketua, perlu ada penolong. Penolong berada di belakang sekali. Supaya tidak ada ahli yang lost lah. Jadi ada yang ketua di hadapan, penolong di belakang sekali. Untuk pastikan semua selamat. Dan kalau ada orang yang sakit ataupun orang cedera, orang yang lemah, berada di tengah-tengah. Supaya mudah kita nak take note. Berkaitan dengan sahabat itulah yang tak berapa nak sihat tu. Okey, untuk cara berjalan. Cara berjalan pastikan kita jalan dengan langkah yang firm, yang steady. Menapak dengan betul. Jangan berjengkit, jangan catwalk ataupun jalan yang tak sesuai lah. Jadi jalan dengan betul, firm. Langkah dengan berhati-hatilah, lihat persekitaran dan sebagainya. Okey, kita teruskan berjalan. Contoh kita berjalan, pastikan sekeliling tak ada pokok berduri, jalan. Okey, sekarang saya akan tunjuk contoh cara untuk menuruni cerun. Cerun. Ini tak tinggi sangat tapi sebagai contoh, pastikan apabila cerun, kita sedikit ke belakang lah untuk keseimbangan badan dan menggunakan tumit. Tumit. Memacakkan tumit di tanah lah. Jadi kita pasakkan tumit. Hati-hati. Kalau perlu berpaut lah pada tanah ke ataupun pada pokok yang firm, yang steady. Jadi kita turun perlahan. Menumit perlahan, berhati-hati. Contoh ada yang sedikit susah kan. Kalau perlu pegang dan turun perlahan. Okey, itu untuk menuruni cerun. Kalau nak mendaki cerun, simple logik. Bongkokkan badan ke hadapan sedikit dan pasakkan kaki. Jadi kita naik. Kalau perlu berpautlah. Berpaut pada tempat yang firm. Macam ni jangan. Ni reput, nanti kita pegang jatuh. Okey, jadi berpautlah. Contoh ada pokok yang firm kan. Contoh macam ni. Kalau perlu macam ni kan. Pegang. Okey. Naik. Macam biasa, bongkokkan badan dan pasakkan kaki, insya-Allah. Okay, itulah sedikit simulasi berkaitan dengan langkah keselamatan, cara berjalan, naik dan turun bukit, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung untuk aktiviti tali tinggi. Okey, jadi insyaAllah aktiviti kita akan menuruni cerun yang tinggi. Okey, lihat di tepi ni, cerun yang tinggi. Okey, baik. Yang paling penting adalah tali sendirilah. Kalau yang ikutkan, kita perlu pakai tali yang sesuai, iaitu tali nylon ataupun karamental. Okey, dan sebolehnya usia tali itu usia yang tidak terlalu lama. Sebab kita aspek keselamatan lah. Takut apabila kita menuruni cerun, dia akan putus dan akan menyebabkan kemalangan. Okey, jadi pertama kali tali yang sesuai. Seterusnya, apabila kita mengikat tali, kita gunakan simpulan yang kita telah belajar lah. Simpulan yang akan mengikat tali kita kepada objek pegun
dengan kuat. Dan juga apabila kita pilih objek pegun untuk mengikat tali tu, pilihlah objek yang kuat. Macam ni insya-Allah pokok yang kuat. Okey. Dan ikat pada bahagian bawah lah. Kalau ikat di bahagian atas, kita lihat di sini, mungkin akan patah dan menyebabkan kemalangan. Jadi letakkan di bahagian bawah. Okey, dengan simpulan yang betul. Okey, baik, insya-Allah saya akan tunjukkan cara untuk menuruni cerun insya-Allah. Okay, jadi kita turunkan tali. Turunkan tali dulu sekejap. Okey. Turunkan tali. Okey, di situ. Okey. Turunkan tali. Jadi cara menurunkan tali, yang ini adalah cara yang boleh dikatakan kerana tidak cukup kelengkapan lah. Kalau ikut perlu ada lagi safety rope dan sebagainya. Jadi insyaAllah untuk cara klasik, kita turun, pastikan tali macam ni. Dua-dua tangan memegang tali. Tarik yang di hadapan pegang satu, yang belakang pegang satu. Sandarkan belakang, begini. Ni function dia sebagai brake lah. Okey, baik. Jadi lepaskan sedikit demi sedikit. Dan sentiasa berhati-hati. Dan paling penting persediaan mental lah. Tidak gemuruh dan sebagainya, insyaAllah. Okey, jadi kita berhati-hati turun. Okey, turun. Perhatikan langkah di tempat yang kuat lah. Dan lepaskan sikit. Lepas sikit. Sama-sama kontrol kanan dan kiri. Okey, contoh. Yang ni penting. Kalau terlepas yang ini, kita mungkin akan terjatuh. Okey, ini hanya sebagai brake lah. Okey, brake. Okey. Okay, jangan tiru kat sini di rumah ya. Sepatutnya memerlukan tali safety. Okey, insyaAllah. Ini adalah cara klasik lah, cara klasik. Perhatikan langkah kaki. Brake. Okey, pastikan brake Okey. Dan sentiasa alert lah untuk setiap masa. Jangan pernah sekali-kali cuai. Okey, berhati-hati walaupun sampai saat akhir lah. Sampai ke penghujung. Okey, berhati-hati. Alhamdulillah. Dan tamat. Alhamdulillah. Okey, begitulah cara kita melakukan aktiviti tali tinggi, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan sambung untuk aktiviti water confident. Jadi untuk water confident, yang paling penting adalah pemakaian. Pilih pakaian sesuai. Biasanya saya pilih pakaian jersey. Dan tak berat lah kalau kita nak berenang nanti kan. Dan seluar pastikan seluar yang sesuai. Seluar track bottom lah. Pastikan yang sesuai. Jangan pakai seluar jeans. Jangan pakai kain flat. Jangan pakai seluar flat. Sebab tak sesuai, dia akan memberatkan badan kita. Jadi pakaian bertepatan. Jadi untuk water confident, kita akan cuba yang pertama kita akan cuba ini lah. Daripada tempat cetek, kita akan ke tempat yang dalam untuk melatih keyakinan diri, insyaAllah. Jadi kita pergi ke bahagian yang cetek dahulu. Okey, jadi kita akan bermula untuk water confident. Ini kawasan yang sedikit cetek. Dan saya akan pergi ke hadapan untuk kawasan yang lebih dalam. Jangan tidur kat sini ya, sebab kita tidak mempunyai langkah keselamatan yang tinggi lah. Kita tidak mempunyai kelengkapan life jacket dan sebagainya. Jadi bagi yang mampu, boleh tak sadarkan. Jadi kita akan pergi ke dalam. Okay. Untuk makluman, tinggi saya 162 dan saya tenggelam di hadapan ini. Mungkin dalam 2 meter ada kemungkinan juga. Jadi kita akan pergi tempat yang dalam ya. Okay. Dengan tenang, pastikan emosi kita stabil. Dan begini ya. Okay. Pastikan tenang dan terus. Itu adalah water confident yang saya laksanakan. Sekian, terima kasih. Okay, sekarang kita akan buat survival. Macam mana nak survive dalam lemas ataupun berlaku apa-apalah. Jadi, paling penting kalau berkaitan dengan water confident, jangan cemas. Itu sangat penting. Dan pastikan kita bernafas dengan tenang. Contoh, ada situasi saya pergi mendaki bukit atau sebagainya, tiba-tiba saya jatuh dan lemas. Contoh jatuh jatuh. Jadi yang pertama,
Jangan, Pak. Tenang. Nah, jangan begitu. Jadi tenang. Bernafas. Untuk maklumat, tempat ini sangat dalam ya. Jadi, bernafas dengan tenang. Dan, apungkan diri. Apabila mampu, pergilah berenang ke tepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan buat sedikit rumusan berkaitan aktiviti yang kita jalankan. Yang pertama jungle trekking, yang kedua turun tali dan turun tali tinggi. Yang ketiga adalah water confidence. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan keyakinan. Jadi keyakinan berkait dengan guru, sangat berkait dengan guru. Apabila kita mengajar, kita menyampaikan ilmu, perlu keyakinan. Dan juga dikaitkan dengan aktiviti tadi, di mana water confidence. Kalau kita tak yakin, kita takkan mampu mengharungi cabaran tersebut. Begitu juga dengan cabaran turun tali yang tinggi dan juga jungle trekking. Yang kedua adalah nilai disiplin, di mana dalam guru perlunya disiplin itu ada etika keguruan, ada peraturan, ada undang-undang yang perlu dipatuhi oleh seorang penjawat awam. Jadi macam tadi kita amalkan dalam 3 aktiviti tadi. Nilai disiplin, ada arahan safety-nya, ada arahan kalau jungle trekking ada ketua, perlu ikut ketua, disiplin dengan arahan ketua. Dan disiplin dengan peraturan yang ditetapkan, tata cara untuk memasuki hutan dan sebagainya. Itu berkaitan disiplin. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan keyakinan diri dah disebutkan, disiplin telah disebutkan. Yang terakhir adalah kesungguhan. Di mana kenapa kita sebut tentang kesungguhan? Kerana tadi kita lihat cabaran sangatlah mencabar, sangat susah. Di mana saya perlu mengharungi air yang sedalam 2 meter lebih, sedangkan tinggi saya hanya 162. Tapi dengan kesungguhan yang ada, berbekalkan kesungguhan yang ada, saya terus menyahut cabaran tersebut. Begitu juga dengan guru, perlunya kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberi. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, risau-risau, kita akan khianat terhadap amanah. Jadi sangat pentinglah bersungguh-sungguh dalam menjalankan tanggungjawab. Jadi itu 3 rumusan saya buat. Keyakinan diri, disiplin dan juga kesungguhan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.